Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Gua Musang. Untuk makluman Yang Berhormat, program Aku Janji Sifar Lubang Zero Potholes telah dilaksanakan mulai pada 3 Julai 2020 di antara pihak Kementerian Kerja Raya, Jabatan Kerja Raya dan syarikat konsesi Jalan Persekutuan bagi memantau kerosakan jalan dan memperkukuhkan komitmen Kementerian Kerja Raya terhadap penyampaian perkhidmatan penyelenggaraan Jalan Persekutuan. Untuk makluman yang juga berdasarkan saiz standard di dalam kontrak penswastaan penyelenggaraan Jalan Persekutuan Malaysia, saiz potholes adalah berukuran 200 mm kali 200 mm dengan kedalaman 25 mm dengan saiz maksimum berukuran 1000 mm dan kali 1000 mm. Sekiranya saiz ukuran kerosakan melebihi saiz potholes, kerosakan tersebut diklasifikasikan sebagai kerosakan jalan dan memerlukan pembaikan secara kekal di bawah program penyelenggaraan berkala pavement. Di bawah program Zero Potholes ini, kerja-kerja penampalan jalan berlubang akan dilaksanakan dalam tempoh masa 24 jam daripada penemuan ataupun aduan kerosakan. Selain itu, bagi memantau kualiti tampalan potholes, JKR akan melaksanakan pemeriksaan bagi memastikan tampalan yang dibuat mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Untuk makluman ahli yang berhormat, berdasarkan laporan pada tahun 2022, sebanyak 8,519 bilangan potholes ditampal di Jalan Persekutuan di Semenanjung Malaysia, manakala sehingga April 2023 berdasarkan laporan tampalan lubang di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia sebanyak 2,138 bilangan potholes. Pada tahun 2021, JKR telah membangunkan satu sistem aplikasi pemantauan potholes ataupun ASAP bagi memantau potholes secara atas talian di tapak melalui penggunaan aplikasi di telefon bimbit, tablet dan komputer di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia. Semua aduan berkaitan dengan tampalan potholes akan didaftarkan di dalam aplikasi ini dan potholes yang temui akan terus ditampal serta direkodkan dalam sistem ASAP yang boleh dicapai oleh semua pihak yang terlibat iaitu pejabat JKR Malaysia, JKR Daerah dan syarikat konsesi penyelenggaraan jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia. Dalam masa yang sama, kerja-kerja penampalan potholes perlu dipastikan kualiti tampalannya dengan merujuk kepada spesifikasi yang ditetapkan iaitu menggunakan rujukan Standard Specification for Roadworks JKR SPJ PJ 2008. Pihak JKR sentiasa memantau pelaksanaan kerja penampalan potholes bermula dari pemilihan bahan turapan yang diperolehi dari kuari yang telah diluluskan bagi menjamin hasil penampalan yang berkualiti dan dapat bertahan lama. Terima kasih Yang Berhormat Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dipersilakan Yang Berhormat Agung Musang tambahan. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Didapati sebab kawasan saya lah, fokus ke kawasan saya Gua Musang. Gua Musang ni kata bandar transit lah antara pantai timur ke pantai barat dan juga daripada utara ke selatan. Jadi soalan tambahan saya, didapati jaringan jalan raya antara bandar Gua Musang ke lain-lain bandar terlalu banyak jalan yang berlubang. Ni tak kira lah, bukan musim hujan pun ada yang berlubang dan terlalu membahayakan kepada kenderaan-kenderaan ringan. Statistik menunjukkan banyak kemalangan berlaku disebabkan berpunca daripada struktur jalan yang berlubang tersebut. Jadi walaupun kerja-kerja penampalan, dan saya sendiri pun pernah melihat kerja-kerja penampalan, kalau Yang Berhormat Menteri bagi tahu mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan, tapi kita dapat info, maksudnya kerja-kerja hanya 2-3 orang kontraktor saja. 2 ataupun 3 orang kontraktor saja yang melaksanakan kerja tanpa ada pemantauan daripada jabatan ataupun agensi terlibat. Jadi soalan saya, sejauh manakah pemantauan kualiti kerja penampalan jalan dilaksanakan oleh JKR dalam memastikan kontraktor pelaksana memenuhi standard dan spesifikasi yang telah ditetapkan? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya kita dari segi potholes ini, kita ketahui bahawa bukan sekadar di Gua Musang saja, sebab itu saya nyatakan sebentar tadi, iaitu kita mempunyai panjang jalan dan jumlah yang berlakunya potholes tersebut.
Sebab itu saya nyatakan sembilan rupa kerana kita juga kena berkata soal dari segi teknikal. Dari segi teknikal umpamanya kita dapati bahawa sebab itu kita katakan antara 200 kali 200 mm itu merupakan tampalan biasa. Dan yang lebih itu kita akan buat secara penyaraan berkala pavement. Tetapi dalam soal ini, kita juga sebenarnya terpaksa melaksanakan begitu banyak di dalam kawasan seluruh negara, tidak sekadar di Gua Musang, termasuk Lipis, termasuk Kuala Krai dan sebagainya. Tetapi dengan kengkangan yang kita ada melalui kedudukan kewangan yang hanya lebih kurang 1/3 atau 1/4 ataupun 25% daripada permohonan kita yang kita dapat melalui Kementerian Kewangan. Dan dari segi teknikalnya kita tahu bahawa kawasan-kawasan yang telah berlubang ini disebabkan oleh beratan kenderaan melalui kawasan tersebut. Yang terpaksa kawasan itu kita dah kenal pasti bahawa kawasan itu basementnya telah tidak kuat dan terpaksa dan dalam tempoh masa jangka hayat yang pendek saja pothole itu akan kembali merebak menjadi lebih besar. Sebab itu permohonan kita kepada Kementerian Kewangan dan kita berharap supaya permohonan ini dapat melebihi kewangan tersebut supaya kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat sentiasa di dalam parlimen ini. Kita sedar sebenarnya dan sebab itu kita menggunakan apps tersebut supaya kita sentiasa dapat memantau dan kita dapat mengelakkan seriusnya berlaku kemalangan khususnya motosikal yang jatuh dalam lubang tersebut dan juga pecah tayar kereta serta kerosakan rim yang selalu kita terima aduan-aduan. Sebenarnya walaupun kes-kes terpencil tetapi ia tetap ada berlaku perkara tersebut. Terima kasih Yang Berhormat Yang Betul. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dipersilakan Yang Berhormat Tampin. Terima kasih Tuan Speaker. Kita sememangnya tidak boleh menafikan bahawa masih banyak jalan raya di Malaysia ini yang berlubang dan rosak. Walaupun pihak kementerian meneruskan kempen Sifa Jalan Berlubang sejak 2016 dan kempen Kita Jaga Jalan Kita yang dilancarkan pada November 2021. Soalan saya, adakah terdapat sebarang teknologi baru yang bakal diperkenalkan oleh kementerian terhadap kaedah turapan jalan agar lebih berdaya tahan dan dapat menimakan masalah jalan berlubang bagi tempoh 5 tahun akan datang? Yang keduanya, sejauh manakah teknologi turapan Kaplam Modified Bitumen CMB telah digunakan pakai oleh kementerian bagi pembinaan jalan raya? Dan saya nak tanya kepada kementerian, apakah engagement yang dibuat bersama-sama NGO-NGO yang prihatin mengenai jalan raya ni seperti Brotherhood dan lain-lain? Terima kasih, Tuan Speaker. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tampin. Sebenarnya dari segi teknologi baru yang dinyatakan oleh Yang Berhormat, banyak kita menerima proposal daripada syarikat-syarikat yang hendak berkendakan membekal bahan-bahan premix umpamanya yang dikatakan jangka lebih panjang hayatnya. Dari segi kajian kita, sememangnya dari segi contoh Kaplam, premix yang menggunakan Kaplam ataupun menggunakan getah scrap, sememangnya baik. Kita akui baik. Tetapi kosnya amat ketara tinggi. Dan tetapi walau bagaimanapun, kita telah mencuba untuk kita laksanakan. Dan kita dah buat ujian satu tempat, salah satu ujian yang kita lakukan di login Gua Musang. Dan didapati memang baik. Tetapi walau bagaimanapun, kita nak tengok jangka hayat yang dijanjikan oleh syarikat-syarikat kepada kita yang perkenalkan teknologi baru. Tetapi harganya lebih mahal. Dan seterusnya, kita nak pastikan juga antara langkah-langkah mestilah kerjasama antara rakan-rakan kita semua sebenarnya. Seperti MOT, Ministry of Transport, Kementerian Pengangkutan. Kita nak juga dengan kerjasamanya. Kalau kita tengok soalan-soalan yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat dalam Dewan ini, kalau di Kelang umpamanya, kenderaan berat yang amat ketara dan begitu juga di kawasan-kawasan lain. Sedangkan kita di negara kita ini berat muatan lebih kurang kadarnya 60 tan.
Tetapi saya percaya kenderaan yang melalui kawasan-kawasan seperti Gua Musang yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Gua Musang tadi melebihi daripada 60 tan kenderaan yang melaluinya. Dan sebab saya berani katakan sembilan rupa, kerana saya pernah bertanya kepada sebuah lori yang berhenti di tepi jalan, saya bertanya, dia kata lebih kurang 100 tan kenderaan yang membawa muatan tersebut. Ini salah satu punca sebenarnya. Kalau boleh brotherhood yang dikatakan tersebut bekerjasama dalam mengatasi masalah seperti ini, saya percaya insya-Allah daya tahan jalan raya kita mungkin boleh sedikit jangka hayatnya panjang. Alhamdulillah setakat hari ini jalan raya di kawasan kita memang agak ada sedikit menambah kebaikan dengan beberapa teknologi baru yang dibangkitkan oleh Tampin sebentar tadi. Terima kasih Yang Berhormat dan betul.